Lepas tu hamba perang Kelantan tahun 90, kita berayak Islam kepada Cina, kita berayak Islam kepada India. Hamba kata kepada Cina, mu ngaku ni sepupu, bokmu, tukmu, tuk aku tu ada, tukmu nama apa dia? Kalau mu tak tahu tuk, tak berjuruh mu ni, enggak aku nama put tu tahu. Jadi sementara mu jumpa nama tukmu hak sebenar, terima dulu tukmu juga nama ada, tuk Hawa. Jadi bila tukmu tu ada, tuk aku tu ada, maka mengaku ni sepupu. Boleh jadi 20,000 pupu, apa kata dia. Dia kata aku tak kerja dengar kan? Tak kerja dengar, mudah bersaing hak tak reti. Kalau bersaing, mu tak bersaing, mudah bersaing orang hak tak baca Quran, tolak agama. Kalau mu bersaing orang baca Quran sepaku ni, aku mu reti dan banyak lagi menu hak mu boleh reti daripada Quran. Alhamdulillah mereka terima gerakan Islam yang menyebabkan pilihan raya bawah ni 4-5 buah negeri merdu jatuh, kerana mereka sedar bahawa manusia belah mana lama mati pun hidup balik. Dan bila hidup balik, maya ban tak ada dah, maya ban tak ada, ngepeng tak ada habis dah, kerja buat cedung gar tak ada habis dia. Kok ia ada je lah balas syurga neraka. Ini masalahnya. Jadi mau tak mau terpaksalah kita hidup Quran dengan cara mana pun. Hari Jumaat kita ketemu Jumaat. Hari Jumaat ketemu Jumaat ni kita ambil benar-benar hak ya semasa. Sebab tu dia sembahyang Jumaat tak ada khutbah. Sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur tak ada khutbah. Asar tak ada khutbah. Isya kamu tak ada khutbah. Kalau nak khutbah gapo dia, nak kupah gapo dia benda 5 kali sehari gini. Tapi sembahyang Jumaat sekali seminggu. Nak cukup sekali seminggu, di tengah-tengah 7 hari itu ada benda-benda baru yang perlu dikupas, yang perlu disebut oleh Tok Khatib. Sebab tu Tok Khatib ni bila berkhutbah sepatutnya dia kupas benda semasa. Baik, oleh kerana khutbah jemaah tidak mencukupi sebagaimana yang sepatut. Kalau negeri kita ni lama sangat dijajah oleh Mak Saleh di pak kita ni orang putih jajah, dia kafir, dia lawan Islam. Di Indonesia Belanda jajah, kafir, lawan Islam. Di Timur Tengah pula, di Mesir sendiri, di Timur Tengah kita panggil dijajah oleh Perancis pun jajah, Inggeris pun jajah, dan di Afrika tu Belgium pun jajah. Maka menyebabkan segala fikiran kita ke Islam dikucak-kacir habis oleh orang putih. Orang putih berjajah negeri kita ni bukan sekadar nak jajah negeri, nak guna ekonomi dia. Tak. Jepun mari negeri kita, kafir juga. Inggeris mari negeri kita, duduk negeri kafir juga. Dia bila kafir mari bukan sekadar nak ke ekonominya, tak. Dia nak pulas keru kepala kita ni. Ajaran agama begitu begini, dia pelanggar. Yang menyebabkan beratus tahun negeri kita dipegang oleh Putin, pemikiran agama kita berlain habis cik. Satu daripada benda berlain ialah al-fasl baina din wa siyasah. Agama suku, politik suku. Ni agama suku, politik suku ni bukan Quran aja, bukan Nabi Muhammad aja, bukan sahabat Nabi aja. Yang ajarnya masalah orang putih, masalah agama lain, politik lain. Itu agama dia. Agama dia ikut dia je lah. Tapi agama Islam satukan politik dengan agama dan politik satu sebati. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu imam sembahyang pun dia, penglima perang pun dia, menteri ekonomi pun dia, menteri sosial pun dia, menteri berapa atas muka dunia pun dia belaka. Rupa Quran tu daripada awal sampai ke akhir ada belaka. Hak ibadat pun ada, hak akidah pun ada, hak ekonomi pun ada, hak sosial pun ada, hak rumah tangga pun ada, hak jiran pun ada, hak kecil berok pun ada. Inggeris tak siapa begitu tapi agama kita ajar kecil berok. Lah mana cara nak kecil berok supaya kena agama. Kita duduk cong hari-hari ni pun belah nak ada lah puan kita. Ada lah kata-kata gitu kau akan boleh ada kalau kebelak ni bukan untuk semayang je. Kita duduk sehari-hari pun kata boleh ada pada kebelak. Siapa gitu agama kita cuma ajar kita. Jadi belah mana kita nak kata agama lain, politik lain, sedangkan Nabi Muhammad jaga ekonomi. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidain. Ayat yang paling panjang dalam Quran ialah ayat masalah ekonomi. Itu ayat kita baca Quran, kita semayang. Lepas pada waladhdallin amin, kita sini duk baca kuliah tabat tiada. Jok mudah mati pun duk baca kuliah tabat tiada. Tak ada ayat lain dalam Quran. Sedang kita boleh baca semua ayat Quran. Kalau kita baca waladhdallin amin, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma. Arti kita baca hak ekonomi. Hak utang. Kalau mu nak utang piti kat orang, buat lagu mana? Siapa gitu diajar pada kita. Ada duit ni wajib dijaga.
wajib dijaga. Bila duit harta boleh kita, wajib kita jaga. Sebab itulah kalau orang curi boleh kerat tangan. Kenapa? Kerana menceroboh hak duit kita. Orang masuk rumah kita boleh tetap mati. Kenapa? Wajib jaga nyawa, jaga anak bini kita dalam rumah, jaga harta benda-benda. Kita boleh berdiri, kita boleh tetap masuk dalam rumah kita. Ini masalah ni. Jadi bila kita baca, bila kita sembahyang faradhalin amin, janganlah duk baca ayat tulus saja. Kita baca ayat belakang-belakang supaya dalam masa kita baca ayat sembahyang itu hati kita penuh dengan perhati pada ayat tu. Hak ekonomi pun kita baca, hak cari harta pun kita baca, hak bini beranak pun kita baca, hak akidah pun kita baca. Barulah sembahyang kita ni benar-benar mencakupi alam langit dan alam bumi sebagaimana Tuhan disebut sama-sama. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebanyak mana makhluk langit, makhluk bumi semua mengati untuk aku belaka, tasbih untuk aku belaka. Jadi mung seorang manusia tak mengendah pada aku. Jadi benar-benar gini para hadirin sebab bila kita sembahyang, sebab itulah benar pada sembahyang ni kita diminta ambil sembahyang. Tak boleh sembahyang pandai-pandai, tak boleh kena ambil sembahyang. Beri zakat tak ambil air zakat. Puasa tak ada air puasa. Tapi sembahyang kena ambil air sembahyang. Cuci zahir batin. Batin kita bersih kain daripada najis apa. Kain nak bang busung, kain ada najis, kita dukung anak kecil atas kita ke, kita buang belakang kain tu, basuh sembahyang keadaan bersih. Perempuan-perempuan kita pakai kain kano lah. Itu nak cermaknya retina kita sembahyang, dia tak padan kain sarung, kain dia pakai kano lah, nak tunjuk bersih dia. Alhamdulillah, caknanya. Lepas tu pula batin mesti bersih juga. Iaitu ambil sembahyang. Bila kita ambil sembahyang, kita letak air tadari itu, kita ingat ya Allah, itu aku air tadari ni aku nak buang hadah ni kita panggil perangai lah, perangai huduh. Perangai huduh aku tak cakap anak bini, perangai huduh aku buta tak sebayar, perangai huduh aku malah buat kerja, perangai huduh aku nak hati makan waktu tua je, perangai huduh aku nak curi. Perangai huduh ni aku tak say sangat, tapi tak terbuai itu kalau tak mencampur tangan sama gak tak terbuai lah. Maka kita letak air atas air dekat niat buah akak hadah kecil. Akak hadah kecil maknanya akak hadah fikiran apa ni celaru-celaru lah kepala kita tu kita buat. Jadi bila kita masuk sembahyang juga basuh bersih, hati bersih, kain baju bersih, tempat kita nak sujud pun bersih. Sebab itulah kita ni bila sebut kata bersih dua perkara sekaligus, zahir batin. Kain yang kita pakai tu pun jangan bersih sekat, bersih dengan sabun kan. Kain piti yang kita beli kain tu pun mesti duit bersih. Jangan pergi jual curi bersihkan orang, jual beli kain pergi buat beli sembahyang, tak boleh. Terbiasa sembahyang tak jadi kerja, akhirat kelak kosong. Kadang-kadang orang pergi ke Mekah, apa nama ni, guna duit rasuah, pegawai kerajaan ke, orang politik ke, dia besar-besar boleh rasuah. Boleh rasuah buat tegin. Kalau rasuah juga boleh pergi ke Mekah kaya tadi ya. Yang Mekah duit ke apa? Duit rasuah. Tuhan mana pelahak nak terima pahala? Tuhan mana pelahak nak terima haji? Sebab tu kita sembahyang baik, haji baik, puasa baik, mesti makan halal. Ikan kering pun dah halal. Baik pada makan sate tapi duit haram. Ini ajaran agama yang tak ada lah sains. Sains tak erti benda lagu ni. Moga sains dia kaji benda hok butir je, hok fizikal kita panggil, benda hok material je. Nak halal haram mana sains boleh erti? Nak guna mikrofon lagu, nak guna mikroskop tak boleh, nak guna komputer tak boleh. Dia boleh ialah guna Quran. Benda-benda beginilah ya kita buat sekolah, kita buat pondok, kita buat berapa ni nak ajar masyarakat kita hidup atas dunia ni bersih zahir batin. Nak makan pun beli beras mesti duit halal. Kalau beli beras kau beli buah basmati kau 20 rias cupak tapi duit haram, buat apa dia? Polmu kubah makan kenyang juga. Berok kecil pun kita juga makan berok. Polmu kubah lah. Sebab tu kadang-kadang Tuhan dia nyupoh orang kat inhum illa kal'am natat pom natat manusia tu kata pom natat dia kata. Tuhan dia marah lah kata kau orang natal kelembu kubah macam-macam pasal kerah lah, beruk lah, macam-macam pasal kata. Jadi benda-benda gini yang menyebabkan kita ingat balik usaha orang tua atau masa dulu buat sekolah ni tak kira lah sekolah lain itu kita buat perayaan lain pula. Mudah-mudahan kita ingat para hadirin semua. Jadi yang sebut tadi dalam surah Baqarah saja ada 20 kali perkataan wa'id. Start daripada wa'id tarbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat tu ayat pada kita Muhammad mungkin ingat cerita ketika mana aku ipum di dekat langit. Aku ayat ke dia bahawa ja'ilun fil khalifah. Aku nak buat atas muka bumi ni ganti aku.